Hai, Assalamualaikum. Saya Captain Hub daripada Captain Hub Channel. Eksklusif untuk anda, Tactical and Military Life. Okey, sempena bulan Ramadan yang bakal kunjung tiba ini, pada episod kali ini, saya akan memberi pendedahan kepada rakan-rakan di luar sana, iaitu cara-cara membuat air panso. Jom, sama-sama kita kerjakan. Okey, mari kita teruskan untuk rancangan. Hari ini kita akan buat pelajaran cara-cara memasak ayam panso. Okey, bersama saya dalam Cik Isyam. Cik Isyam ni untuk maklumat rakan-rakan di luar sana, dia ni dulu bekas tentera dan sebenarnya Cik Isyam ni juga adalah bekas juru latih saya. Saya belajar di PNS. Okey, sebelum kita teruskan rancangan ini, mohon rakan-rakan di luar sana untuk tekan butang subscribe dan loceng agar rakan-rakan di luar sana berpeluang untuk mendapatkan video-video yang terbaru daripada saya. Okey, Cik Syam, tanpa melengahkan masa lagi, pagi ni kita akan buat ayam panso. Ya. Jadi bagaimana yang kita bincang ni lah bahan-bahan yang perlu ada. Kita ada ayam lah. Ini kita akan buat ayam panso. So bahan utama dia adalah ayam. Jadi kita gunakan ayam ni, seekor ayam berat lebih kurang 1,5 kg. Lepas tu Cik, yang ni kita panggil daun serai hutan. Daun serai hutan. Lepas tu kita ada bawang merah, bawang putih, halia. Kita dah tumbuk halus macam ni. Dan sedikit garam Cik. Ya. Jadi bahan dia memang simple Cik. Memang simple. Memang simple. Ini dalam keadaan survival, mudah. Jadi sekiranya di dalam hutan hanya kita dapat ikan ataupun kita dapat binatang, contohnya kita dapat burung puyuh ataupun sebagainya, yang paling mudah lah kita dapat ayam hutan. Jadi kita boleh gunakan bahan di depan ni, mana yang lebih ringkas. Ini adalah di depan kita ni, kita ada tambah bawang dengan bawang putih. Okey, di dalam hutan memang kita tahu, kita difahamkan memang tak ada benda tu. Tapi insya-Allah dengan cara yang sama, kalau kita tak ada bawang, kita boleh ambil pokok tepus. Maknanya untuk ni penyedap rasa saja ya. Okey, dan kita ambil bunga kantan. Jadi yang utama adalah ayam dengan daun serai hutan ni. Okey, daun serai hutan ni memang ada di hutan kita, di hutan belantara kita ada. Baunya kalau kita ambil sikit sini, daun ni adalah berbau jambu, macam jambu. Dia menghilangkan dan menyedapkan rasa yang kita masak. Okey, dengan kita gaul dia nanti. Okey, tadi tuan akan tunjuk macam mana nak gaul ayam ni dengan daun serai hutan ni. Apabila digaul, serata dicampur dengan garam dan sebati, dicampur pula dengan bahan-bahan yang kita ada depan ni, kita yang dah tumbuk tadi. Jadi benda ni lebih sedap. Okey, kita ada rasa halia, kita ada rasa daun serai hutan, rasa jambu. Bila kita makan benda ni memang istimewa dalam keadaan survival. Baik. Okey Cik, jadi bila kita cerita pasal ayam panso ni, jadi sebenarnya ayam panso ni sendiri membawa masuk kita masak di dalam buluh, betul Cik? Ya. Jadi rakan-rakan di luar sana, kita tak semestinya menggunakan ayam. Kalau kita ada bahan lain, daging ataupun ikan ataupun bahan-bahan apa yang kita jumpa ketika survival, kita boleh gunakan kaedah yang sama untuk memasak dalam buluh. Betul. Betul Cik ya? Betul. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, boleh kita teruskan Cik? Boleh. Okey. So cara dia, kita akan bahan-bahan yang kita dah tumbuk tadi Cik. Kita akan gaul sebati dengan ayam yang kita dah potong Cik. Okey, saya mulakan Cik. Boleh. Okey, bismillah. Okey tuan-tuan, ni bahan yang saya sebutkan tadi. Kita ada bawang, bawang merah, bawang putih, halia. Kita akan masukkan sekali. Simple je tuan-tuan. Saya pakai tangan lah, senang. Ya, okey. Bawah tak ikut Cik Ini pakai sudu. Okey, so kita akan gaul. Bagi semua isi ayam yang kita dah potong kecil ni, semua melekatlah dengan bawang yang kita dah potong tadi, yang kita dah tumbuk. Okey. So Cik, yang ni kita berapa lama nak kena, adakah kena perap dulu ke? Oh, tak perlu. Tak perlu Dalam keadaan survival tak perlu. Jadi sebab apabila kita dah campur ke semua bahan-bahan ni tuan-tuan, kita campur dan last sekali kita campur dengan daun serai hutan ni. Jadi dengan cara macam ni, kita tak perlu isi air. Okey, masuk dalam buluh nanti tak perlu isi air. Jadi di situlah apabila start pemakaran dengan buluh. Oh, tak perlu isi air Cik? Tak perlu isi air. Jadi buluh akan keluarkan air. Apabila buluh tu keluarkan air, di situlah berlakunya ramuan yang kita adun tadi, dia meresap kepada ayam ni tadi.
Okey, dengan adanya serautan, dengan adanya bawang tadi, halia, bawang putih, benda ni rasa lebih sedap lah. Okey, sekarang saya dah gaulkan bahan yang kita tumbuk tadi. So kita ambil garam sikit je sebagai garam ni pun sesedap rasa lah. Jangan terlalu banyak bergantung kepada bahan yang kita gunakan. Kan terlebih masin tak baik pula untuk kesihatan. Okey. Gula kita masuk tak, Cik? Tak. Sebab biasa ada setengah orang dia bila ada garam dia memang tak boleh lari. Dia nak juga masuk gula. So yang ni nasihat daripada Cik, kita pakai garam saja. So sedap rasa. Sebab garam ni pun sunnah sunnah Nabi. Sebelum kita makan apa-apa kita kena rasa garam. Tapi dalam keadaan pun kita bahan tak banyak. Jadi kita gunakan benda macam ni untuk kita buat rasmi kita punya ni lah ayam pansus lah. Okey, seterusnya apa kita dah gaul, kita nampak okey dan kita ambil air sekali daun serautan ni, kita tarik satu perbatang kita gaul terus. Okey. Supaya dia macam mana, Cik? Dia kena koyak-koyak dulu ke? Pun boleh. Boleh juga boleh. Kalau boleh kita ambil yang muda sikit. Yang muda-muda. Mana kita ambil pucuk. Okey, rakan-rakan di luar sana kena ambil yang pucuk kena tahu ni beza pucuk dengan yang dah tua ni. Bila pucuk ni dia punya bau dia lebih wangi lah. Dia wangi. Dan selalunya memang daun ni pun pucuk muda tu memang kita boleh makan jangan risau tuan. Oh, boleh makan macam ni je, Cik? Ya. Kita boleh buat ulam sebagainya. Tuan kena banyak lagi tuan daun tu. Oh, kena banyak lagi banyak lagi. Dia ibarat macam kita masak lemak lah. Bila masak lemak kita mesti ada santan, mesti ada kentang. Jadi benda tu kena banyak itu ramuan. Yang ni kita pakai daun serautan. Maksud dia bukan yang katakan daun serautan macam serai yang saya boleh tunjukkan bukan macam serai ni tau. Saya pun ini serai tau. Saya hampir-hampir ingat sama. Rupanya berbeza sangat. Inilah serai kampung. Serai kita gunakan untuk masak sebagainya di bandar ataupun di kampung. Kadang hutan inilah pokok dia iaitu serai hutan itu dia. So, pokok dia besar tuan-tuan. Besar. Saya ingat ke pokok dia dalam pasu je. Rupa-rupanya besar. Tuan ambil lagi daun tu sampai dia menutup ayam kita tu. Oh, maknanya memang kena pakai banyak daun. Kena pakai banyak daun. Dan saya difahamkan, Cik, daun ni sebenarnya dia nak menutup menghilangkan bau hanyir ayam. Bau hanyir ayam ataupun bau hanyir ikan dan menyedapkan rasa tu. Okey, seterusnya bahan-bahan ni boleh katakan dah sebati. Jadi seterusnya kita akan masukkan bahan yang kita dah siap gaul ni ke dalam buluh. Okey. So untuk ayam yang lebih kurang 1,5 kg ni kita memerlukan dua ruas buluh. So buluh ni saya dah ikut Cik tadi. Kami dah pergi ambil dekat hutan Bahapiran. So buluh ni pun rakan-rakan kat luar sana kena pilih yang elok. Jangan pergi ambil buluh yang kita buat main meriam tu. Ini buluh dia buluh yang ni lah kata buluh muda, Cik. Buluh muda. So ruas dia pun tak tebal sangat. Yes, dia tak tebal dan tak terlalu pendek dia. Tak terlalu pendek. Dan buluh ni juga bila kita dah ambil, kita dah potong, kita kena cuci dulu. Macam Cik ajar tadi, kita akan ambil daun panjang. Daun tu function dia macam berus lah. Kita akan gosok-gosok dalam ni supaya dia punya panggil apa, Cik? Yang putih-putih tu. Ya, putih-putih melekat tu. Bekas air buluh ni kan macam pembesaran tu masa melekat tu kita kena buang air. Mana dia bersih lah. Ni dua ni tadi Cik dah cuci. So kita boleh masukkan terus bahan yang kita dah gaul ni. So resipi ni sebenarnya kalau ikutkan asal dia adalah menu orang Iban, betul, Cik? Dan saya difahamkan menu ni pun orang Iban dia akan buat ketika perayaan-perayaan dia lah. Dia nak sambut pesta apa-apa dia akan buat. So macam kalau kita orang Melayu ni kita akan masak lemang, kita masak ketupat. Tapi kalau orang Iban dia ni lah masak pansuh, ayam pansuh. Okey, so kita tutup daun ni supaya proses masak dia lebih cepat. Kita sumbat je daun atas ni. Jadi macam mana kita nak tahu dia masak nanti apabila kita dah masuk ke api ataupun kita panggang macam lemang tu. Kita akan tengok air buluh ni keluar sampai ke atas. Bila air tu melempah sampai ke atas benda tu masak. Itu tanda dia. Jadi ayam dia mengeluarkan air. Maknanya air melimpah keluar. Jadi kita nampak lama kita. Okey, dah siap. So inilah ayam pansus yang dah siap masuk dalam buluh. So seterusnya kita akan pergi ke proses untuk memasak dan
membakar. Gitu je Okey, teruskan. Okey, inilah ayam palsu kita yang kita dah siap tadi. Sekarang ni kita proses untuk membakar. Okey, so proses untuk memasak ayam palsu ni mengambil masa lebih kurang 2 jam. Jadi buluh dengan api ni pun kita kena jagalah supaya buluh ni tak terbakar. Okey cik, api besar macam ni tak apa je Tak apa. Sebab buluh ni dia ada air dalam dia. Buluh ni ada Cuma air. Dalam masa yang sama pun kita kena sentiasa pantau lah cik Pantau. Okey, nampaknya ayam palsu kita ni dah masak. Kalau kita tengok dalam ni isi dia dah kering. Sama juga sebelah ni. So mungkin sekejap lagi kita dah boleh angkat. Okey, rakan-rakan, setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya siaplah juga ayam palsu kita ni. So saya akan test macam mana rasa ayam palsu yang saya dah buat tadi. Nak pegang ni kena hati-hati ya rakan-rakan di luar sana, kerana buluh yang kita guna ni masih panas. So kalau ada daun, kita boleh gunakan daun sebagai alas lah supaya tangan kita tak direct panas dan melecur. Okey, saya akan tuang ayam yang dah masak ni ke dalam bekas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, air dia banyak. Ni air ni kita tak bubuh air tadi tapi kalau kita tengok air yang keluar banyak ni. Itu dia. Nampak ni. Panas. Saya akan cuba rasa bagaimanakah isi dia, sedap atau tak. Masih lembut semua lembut. Semua isi ayam yang kita masak tadi semuanya masak elok. Sekarang saya nak cuba rasa kuah air daripada ayam dan buluh yang tadi yang kita masak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Pada peringkat awal kita masak tadi, kita memang tak letak air langsung. Maknanya kita hanya mengharapkan air daripada ayam tu sendiri dan juga air daripada buluh yang kita pakai. Okay, sekarang saya akan cuba ayam. Oh, ayam memang empuk. Tengok, tulang saja. Saya cuba isi ayam. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Saya tak tahu nak cakap apa, tapi rasanya memang sedap. Tekstur daging ayam yang kita masak tadi semuanya masak elok. Sebati dengan bahan-bahan yang kita gaul tadi. Daun serai, ni serai apa? Serai hutan yang kita masak tadi pun rasa. So inilah ayam palsu yang saya dah buat tadi. Semoga rakan-rakan di luar sana boleh cuba resipi yang simple dan menyelerakan ini. Mungkin rakan-rakan di luar sana yang ingin mencuba resepi ayam palsu ni, boleh tengok di ruangan komen bahagian bawah. Saya akan tekan sekali lagi bahan-bahan untuk membuat ayam palsu. So sampai di sini sajalah video saya pada kali ini. Selamat mencuba. Saya Kapten Haq, saya salute anda.